Saya dengan ini menjemput Yang Berhormat Port Dickson, Ketua Pembangkang, untuk bercakap mengenai usul. Terima kasih Tuan Ketua dan tahniah atas tugas yang mencabar dan menerima pun dengan dalam cabaran hangat. Saya bangun untuk menyampaikan ucapan junjung kasih terhadap titah Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Walaupun sesi tertangguh, tetapi kita punya kesempatan untuk meneliti titah Diraja yang memberi beberapa gesaan termasuk reformasi parlimen. Saya harap Yang di-Pertua akan memberikan perhatian untuk meneruskan usaha memperbaiki urusan pentadbiran dan reformasi parlimen yang telah berjalan. Kita mendengar selain bertitah ucapan-ucapan Pontian dan sebentar tadi Pasir Mas dengan teliti dan umumnya mengakui bahawa keadaan ekonomi sekarang mencabar. COVID-19 diketahui, saya tidak bermaksud untuk membicara tentang perkembangan kesan dan dampak yang negatif kepada ekonomi Malaysia dan ekonomi dunia kerana ini semua disepakati. Namun seperti mana dikatakan oleh pujangga penyair W.B. Yeats, keadaan itu memang gawat. Things fall apart. The center cannot hold. Ini yang disebut new normal ni. Saya bimbang kerana new normal ni seolah-olah dianggap normal baru, meneruskan kerja-kerja yang sama, kobrok-brokan yang sama, rasuah yang sama, pengagihan kerusi yang sama. Ini yang kita bimbang. New normal ini patutnya dalam konteks pakar ekonomi pernah menyebut dalam menangani masalah krisis, Dr. Schumpeter, gale of creative destruction. Kita tahu ada destruction, bahawa sistem ekonomi, masalah pengangguran, masalah kebebasan, jarak sosial yang diumumkan oleh Menteri saban hari. Tahniah juga kerana kesungguhan, atau kita sebut pembatasan sosial. Ini new normal. Tapi new normal ini bukan mengesahkan kaedah lama. Ia gale of creative destruction ini, dengan izin, menurut Schumpeter, process of industrial mutation that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. Maknanya mesti ada tekad menggunakan kemusnahan, kerusakan, kebobrokan yang ada untuk membina dan membangun yang baru. Kerana kita tahu kerusakan ini bukan berpunca dan bermula dari COVID-19. Rasuah menular menjadi sistem yang sistemik dan hampir budaya, yang sukar ditangani, melainkan kita create yang sebut incessantly, dengan kesungguhan, dengan komitmen, suatu budaya yang baru. Ini maknanya meninggalkan. Kalau kita bincang dalam mukadimah ini, kita bicara soal ekonomi, maka apa yang disebut parasitic corporate activities, dikelilingi oleh kroni, memperkayakan keluarga dan kawan-kawan yang menganggur. Kata Perdana Menteri semalam 650,000, tapi kenyataan Jabatan Statistik atau perangkaan yang disiarkan, diulang, ditegaskan tadi sudah mencacah 860,000. Jadi saya nasihat Perdana Menteri, kalau beri keterangan di parlimen patut guna yang mutakhir lah. Ya. Ini penting. Ya. Kerana jarak 200,000 dalam satu hari itu besar sangat. Dan angka ini disebut, dan ini angka yang saya peroleh sejak minggu yang lalu, bukan baru. Ya. Dalam keadaan pengangguran begitu meluas, orang nak makan pun susah. Usaha-usaha package rangsangan membantu, saya akui,
yang dilakukan oleh kerajaan. Jabatan-jabatan kerajaan, NGO dengan usaha gigih mereka, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri berikhtiar menyampaikan makanan. Tetapi pimpinan negara dalam incessantly creating new era ini adalah usaha gigih menambah jumlah menteri dan menambah jawatan GLC. Saya ingin mengingatkan, ini saya faham yang dapat jawatan pun banyak kawan-kawan saya dan saya tahniah dalam jawatan. Tetapi saya kena ingat, orang menganggur mencecah kalau dijangka unjuran akhir tahun mungkin 1 juta. Tapi kita tumpu perhatian untuk mengagihkan kekayaan. Sebab itu dalam meneliti ucapan dan banyak pandangan-pandangan yang saya setuju dan aku dari Pontian dan Pasir Mas. Tapi ada juga percobaan untuk seolah-olah mengesahkan yang lama. Dibangkitkan umpamanya, bukan nak betulkan kepinjangan yang lalu. Umpamanya, dikaitkan tentang mempertahankan kerusakan, salah guna kuasa, tabung haji umpamanya. Yang diketahui. Saya tahu kalau tidak pun di kalangan pimpinan UMNO, pimpinan PAS, ramai yang setuju dengan saya, kerana ini pandangan yang lama yang disuarakan. Tabung haji, ya setuju. Wajar diberi disiasat dengan telus. Bukan untuk memfitnah, bukan untuk mencari alasan-alasan, mengesahkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi saya harap Menteri Agama akan menggunakan ruang dalam menjawab nanti, insya-Allah. Berikan pandangan yang benar apa yang berlaku, kecurangan yang berlaku, kerana ini adalah badan amanah umat Islam, amanah orang Melayu. Kalau ini pernah berlaku dalam tabung haji, bayangkan bagaimana kita nak incessantly creating a new age, a new era dengan mempertahankan kebobrokan yang lama. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Port Dickson atas laluan. Port Dickson menyentuh tentang tabung haji, satu institusi yang sangat sensitif dengan orang Melayu Islam. Legasi Engku Omar yang buat kajian kenapa orang Melayu simpan duit. Engku Aziz. Antaranya orang Melayu simpan duit sebab nak pergi Mekah. Jadi dia cadang dan kemudian dia mulakan tabung haji. Tabung haji bermula dengan cantik dan hebat. Ya. Ada 2 fungsi. Pertama, terima duit pendeposit. Kemudian bila naik giliran haji, maka diuruskan pengangkutan, penginapan, makan minum dan sebagainya. Tabung haji juga menggunakan sebahagian daripada duit pendeposit untuk melabur. Ya, Alhamdulillah berkembang dengan begitu gah dan membanggakan. Daripada keuntungan itu diberikan hibah. Ya, mengikut Akta Tabung Haji 1995, 23.2, hibah dibayar apabila aset melebihi liability. Ya. Dan Speaker, di antara tahun 2011 hingga 2017, pendeposit baru tabung haji ini meningkat tinggi. 10.6%. Apa tarikan mereka? Tabung haji menawarkan hibah atau dividen yang paling tinggi berbanding institusi perbankan Islam yang lain. Dan ada 9 juta pendeposit tabung haji. Daripada 9 juta itu, hanya 1.3% penyimpan yang memegang lebih 50% daripada nilai simpanan tabung haji. Segelintir aja. 117,000 atau 1.3% simpan lebih separuh daripada total simpanan pendeposit bernilai 9 juta. Jadi tabung haji kena bayar hibah setiap tahun. Bayar hibah. Baik, 2014 Bank Negara tegur tabung haji. Sebab pada ketika itu aset sudah pun kurang berbanding liability. Bank Negara tegur, Gubernur Bank Negara hantar. Tapi tabung haji teruskan juga memberi hibah. Baik. 2017 Penyata kewangan tabung haji dibentangkan kepada jemaah menteri. Saya masa itu dalam jemaah menteri, Paguh dalam jemaah menteri, sebahagian besar kita. Kita terkejut apabila diberitahu
Dalam laporan keuangan itu, audit teguran yang paling ketara ialah penyediaan penyata keuangan Berucap tahun ke apa ni? 2013. Berucap ke apa ni? Tidak. Pasal tegak. Kalau tak setuju nanti minta laluan dengan Port Dickson. Saya okey. Ya. Saya bertanggungjawab terhadap fakta yang saya lafazkan dalam institusi parlimen ini. Diberitahu bahawa penyediaan laporan keuangan itu bukan oleh penilai bebas, tetapi oleh pengurusan dalaman tabung haji. Hakikat sebenar tahun 2017, tabung haji rugi. Tapi dilaporkan untung. Jadi apa kita buat? Kabinet kemudian mengarahkan sahabat saya, Parit Bunta, supaya lantik PricewaterhouseCoopers, dapatkan pandangan daripada audit, dapatkan pandangan daripada Institute Accountant yang mengawal dari segi disiplin audit sesebuah badan, dan kemudiannya didapati bahawa untuk tahun 2017 tabung haji sebenarnya rugi sebanyak 1.42 bilion dan defisit terkumpul sebanyak 4.8 bilion. Siapa siapkan ini? PricewaterhouseCoopers, Audit, Institute Accountant. Semuanya ini mengesahkan angka ini, dan laporan keuangan 2017 tabung haji yang disiapkan oleh badan pengurusan dia yang dibentang pada lembaga pengarahnya mengisytiharkan tabung haji untung 3.412 bilion dengan lebihan terkumpul 1.62. Kita dapati pada ketika itu tabung haji sedang sakit. Hibah kalau mengikut Seksyen 23(2) tak boleh dikeluarkan. Lalu jemaah menteri meminta Parit Bunta supaya dibentangkan plan pemulihan dan penstrukturan semula. Aset yang diasingkan, yang rugi diasingkan pada Special Purpose Vehicle di bawah Ministry of Finance Incorporated. Tapi di luar sana, Kerajaan Pakatan Harapan diserang jual tabung haji kepada orang Cina. Di kawasan saya, Masjid Taman Selasih, YDP PAS kawasan khutbah Ittaqullah, Ittaqullah. Tajuk khutbah dia minggu itu ialah Kerajaan Pakatan Harapan jual tabung haji kepada orang Cina. Captured crowd dalam masjid, apa kita boleh cakap? Baik. Apa kita buat? Kerajaan Pakatan Harapan kemudiannya setelah meneliti mencadangkan penyelesaian. Penyelesaian dia adalah tahun itu kerajaan suntik 500 juta ringgit, dan mulai tahun 2021 onward selama 10 tahun kerajaan suntik 1.73 bilion, menjadikan 17.3 campur 500 juta, hampir 18 bilion ringgit. Tindakan Kerajaan Pakatan Harapan menyelamatkan tabung haji akibat penyelewengan daripada pemerintah terdahulu. Saya sebut ini dan saya akan sebut dalam perbahasan saya. Saya akan juga berinteraksi dengan sahabat saya Menteri Agama yang sekarang ini dapat mengesahkan jawapannya semalam kepada soalan Parit Bunta. Tabung haji tidak dijual kepada bukan Islam. Alhamdulillah. Jadi Tabung haji tak dijual, dalam perkara tata kelola ini, dalam perkara tata kelola ini, ya, saya percaya senada saya dengan Port Dickson, perkara tentang urus kendali, good practice of good governance dalam institusi sensitif orang Melayu telah terbukti bahawa 22 bulan kita telah membuat keputusan politik memberi suntikan dana sebesar 18 bilion untuk menyelamatkan tabung haji. Port Dickson tak ada dalam kabinet, tapi lama dalam kabinet sebelum itu, tentu dapat memberi komen. Terima kasih. Port Dickson mohon sikit laluan dari Parit Bunta. Nanti sebelum Parit Bunta saya nak Lepas tu baling Port Dickson. ambil maklum kena jawapan Menteri Agama semalam yang membantu dalam wacana ini. Keduanya saya ucap terima kasih kepada Kuliah Bandar Baru kerana memberikan pencerahan. Kita gunakan parlimen ini memberikan fakta. Pengalaman saya di Kementerian Kewangan, SPV ini bukan penyerahan kepada Kementerian Kewangan. Ini hanya suatu
jalur untuk menyelamatkan beberapa keadaan. Maka dibentuk SPV, Special Purpose Vehicle, bukan milik Menteri Kewangan seperti mana yang didakwa. Peribunta. Minta dengan izin. Sila. Dengan izin, terima kasih kepada Pak Disan, terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin menambah sedikit untuk pengetahuan Dewan bahawa isu yang dibangkitkan itu bukan sahaja disebabkan kerana 10 bilion sebenarnya bila kami ambil alih pada Mei, Jun 2018, defisit sudah membengkak kepada 10 bilion. Kenapa? Yang ini penting sebab ini soal integriti yang Pak Disan sentuh. Bukan sahaja aset semakin berkurangan dan ini amat membahaya. Ya, untuk kawan-kawan yang menuduh berbagai-bagai tuduhan tu, termasuk pengurusi ini ada di sini, pengurusi tabung haji ada di sini. Bahawa sejak tahun 2014 Governor Bank Negara telah memberi amaran. Dan kita sewaktu itu sebagai pembangkang, Tuan Speaker, telah pun melahirkan kebimbangan ini. Ya. Cuma waktu itu kita bukan kerajaan. Tapi bila kita ambil alih seperti yang disebut, PricewaterhouseCoopers, begitu juga dengan Jabatan Audit Negara, saya ingin tambah satu lagi. Dalam emphasis of matter, mereka menyatakan bukan sahaja isu aset berbahaya sekarang, tetapi nilai aset itu tidak dibuat nilai rosot yang sebenarnya. Sebab itu bila saya ambil alih, defisit sudah jadi 10 bilion, bukan lagi 4.1 bilion, Tuan Speaker. Makna dua kesalahan besar dari sudut integriti dalam tabung haji yang dulu tidak mereka tumpukan. Iaitu ketika diberi amaran aset lebih rendah yang menyebabkan hibah tidak boleh dibayar, tapi mereka terus membayar dan ini menyalahi akta yang sepatutnya pengurusi tabung haji mempertahankan akta tabung haji ini. Tapi oleh kerana nak bagi juga hibah, maka mereka pun buatlah akaun cantik-cantik, tak ikut nilai rosot yang sebenar, menyebabkan jikalau berterusan, Tuan Speaker, dalam Dewan ini saya menyatakan mungkin tabung haji akan tutup kedai kalau tidak ada Pakatan Harapan menyelamatkan tabung haji. Tapi malangnya, Pak Disan, saya minta supaya dimasukkan dalam ucapan, iaitu kita kena tanya kepada komitmen kerajaan sekarang. Kalau dulu Pakatan Harapan 17.8 bilion kita komitmen. Setiap bajet baru ini 500 juta. Tahun-tahun seterusnya sampai 2030 kita tetapkan bajet 1.7 bilion untuk selamatkan tabung haji. Minta Tuan Pak Disan bertanya kepada menteri yang ada hari ini, adakah Kerajaan Perikatan Nasional ada komitmen berterusan untuk menyelamatkan tabung haji ini? Terima kasih. Tuan Pak Disan, baling tak sikit silakan. Oleh kerana perkara ini dibangkitkan dan saya bagi dengan izin Yang Dipertua kepada baling untuk menutup kes ini dan supaya saya boleh sambung. Terima kasih. Mauduk lain. Terima kasih. Saya hormat Yang Berhormat Pak Disan. Saya pun tak nak panjang lebar. Sebenarnya kita tahu tabung haji ini diwujudkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Ya, dalam tabung haji, sebab itulah dia tidak di bawah Bank Negara. Walau bagaimanapun, bila Bank Negara telah mengusulkan satu surat kepada saya sendiri minta temu janji dengan Governor 2 tahun saya tak dapat jumpa. Untuk makluman, dan tak apa, saya nak minta Yang Berhormat Pak Disan untuk usulkan juga dalam ucapan pada hari ini. Kami belah sini 2 tahun, 23 bulan yang lalu, kita minta, kita pohon kerajaan Pakatan Harapan waktu itu di bawah kepimpinan menteri yang bijaksana untuk wujudkan RCI, siasat 100%. Sampai sekarang tak buat. Tanya Perdana Menteri yang sekarang ni, adakah RCI nak diwujudkan? Lebih telus lagi untuk kita dapat jawapan yang tepat. Terima kasih. Saya tak berhalangan. Perdana Menteri sekarang, Menteri Dalam Negeri dulu, dia ramai kabinet setengah ada di belah sana, hampir setengah, mungkin 1/3. Jadi itu pertimbangan kerajaan. Kalau nampaknya ada pertikaian, Menteri Agama akan teliti dan sekiranya tidak ada yang mempertikai, mempersoal kebenaran kenyataan tentang suntikan yang terpaksa dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan begitu, maka boleh dibuat satu siasatan yang bebas. Dan ini mungkin akan meleraikan keadaan kerana ini menimbulkan begitu
hangat perbincangan dan juga kebimbangan, dan saya rasa satu bebanan kepada rakyat, terutama yang berikhtiar dan ikhlas untuk menabung untuk menunaikan fardu haji. Jadi untuk menjawab, saya secara pribadi tidak ada halangan, malah saya boleh minta Perdana Menteri untuk memberikan pertimbangan. Tetapi yang penting bukan siasat, yang penting ialah tindakan tegas untuk membetulkan dan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan kuasa. Morrison, kapah. Saya ingat saya nak sambung, jadi kita sekejap ya. Kemudian saya nak juga sentuh di sini ya. Kita dengar dua ucapan, terutama ucapan dari Pontian. Agak menarik kerana serangan kepada Pakatan Harapan itu kuat dan tinggi. Saya ucap terima kasih kerana dia tegas. Saya nasib baik tak terlibat dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi saya nak ingatkan saudara Yang Muhammad Pontian, yang dia serang itu Perdana Menteri sekarang. Perdana Menteri sekarang itu orang kuat dalam Pakatan Harapan. Yang dia serang itu adalah sebahagian besar menteri-menteri Pakatan Harapan. Kalau orang PAS serang, saya boleh terima sedikit kerana mereka tak bertanggungjawab, tak terlibat secara langsung. Ya. Tetapi kalau orang yang terlibat, ya, itu sukar kita pertahankan. Jadi patutnya ada, mereka bicara tentang collective responsibility. Ya. Malah dalam kes macam kita dengar tadi arwah Adib, dia di bawah Menteri Dalam Negeri. Dan Menteri Dalam Negeri itu sekarang Perdana Menteri. Aneh sekali politik di parlimen ini. Seolah-olah semua itu dipadamkan dan dijurus hanya Pakatan Harapan. Ya. Saudara pemimpin, saya bukanlah pendukung kuat Langkawi ya, tetapi saya rasa harus berlaku adil dalam perkara ini. Baik. Correction boleh? Boleh? Okey. Ni Kena ulangkan lagi, Tan Sri. Ya. Saya. Okey, terima kasih. Boleh. Silakan Wabi. Ni nak dapat penjelasan yang pasal kes Adib ni. Betul lah. Menterinya masa itu Perdana Menteri sekarang, Menteri KDN. Tetapi pendakwaannya di bawah Peguam Negara. Kalau kita lihat sejarah kes Adib ni, pihak polis dah buat cadangan pada AG untuk tukar daripada tuduhan cuba membunuh kepada tuduhan membunuh. 307 pada 302. Persoalannya mengapa Peguam Negara menolak dan tidak meneruskan pendakwaan, itu yang kita persoalkan. Yang lantik Peguam Negara ni ialah kerajaan PS. Terima kasih. Boleh tanya, tapi lebih sesuai tanya Menteri Dalam Negeri ketika itu pula. Yang saya ahli Parlimen Port Dickson. Boleh saya ambil kira pandangan itu dan saya masukkan dalam draft supaya Perdana Menteri jawab. Terima kasih. Saya juga nak sentuh tentang apa yang disebut tentang keabsahan, legitimacy. Kita tidak pertikai keputusan yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan Perdana Menteri dan mengesahkan Jemaah Menteri. Kita tidak pertikaikan proses undang-undang. Yang kita pertikaikan ini ialah peraturan dan etika politik. Kita pertikaikan, ada yang mengatakan umpamanya bahawa memang ada mandat. Mandat itu bukan kepada ahli parlimen perseorangan. Mandat itu pada parti. Parti dengan janji yang jelas dalam pilihan raya. Dan janji itu adalah memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Dan ini tidak boleh dipertikaikan. Soal yang berlalu dengan dapat dukungan majoriti ahli parlimen, saya tidak pertikai. Soal pengkhianatan, kita tak pertikai. Memang benar pengkhianat. 3 hari sebelum tu depan saya bertepuk meja, berpekik terlolong nak pertahankan Langkawi mati-matian sampai habis penggal. 3 hari lepas itu lompat macam kata. Jadi itu yang kita sebut soal pengkhianatan.
Ya. Jadi yang lain yang tak bersangkutan janganlah marah sangat. Kita ada khusus BM ni dan saya percaya Tunjuk Kairam pun setuju kerana dia pun faham tentang masalah ini. Baik, saya nak sambung Boleh, Politician. masa yang singkat ni. Boleh sikit je. Dah, saya terus. Boleh, nak minta penjelasan Saya tak sikit. mau Boleh. yang Datuk-Tua. Maaf. Saya tak mau soal legitimacy. Saya ada pendirian Dan- yang jelas, sudah disuarakan, sudah didebatkan, waktu parlimen panjang dibahaskan bab ini. Pertelagahan nak juga satu. panjang. Jadi saya nak terus tentang Ini satu je Politician. Baik. Masa kita menghadap Agong, Ini soal- mengapa jadi Esok 3 masa. calon Perdana Menteri? Esok saya Masa bagi, kita esok. menghadap Agong, Esok. semua ahli parlimen menghadap Agong, mengapa yang ada 2 calon Perdana Menteri daripada sebelah sana? Baik. Siapa je apa khianat siapa ni? Baik, baik. Terima Periksa kasih. khidmat khianat Langkawi kan Langkawi khidmat apa khianat kepada Speaker, Politician tak Peraturan bagi mesyuarat jalan. 37. Sila. Kami- Politician tak bagi jalan. Duduklah. Kalau Tak bagi jalan. Boleh duduk. Politician tak bagi jalan lah. Tanjung Karang boleh duduk. Kalau ikhlas calon 1 Perdana Menteri sudahlah. Duduklah. Tak speaker. Tanjung Karang tak faham. Tak faham peraturan ke? Setelah jadi kerajaan. Tak faham peraturan ke? Okey, terima kasih. Buat Saya berita nak sekarang. tanya, kita semua terlibat. Dipanggil menghadap dia pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Pada masa tu, masing-masing ahli parlimen diberi kebebasan. Nak calon siapa jadi Perdana Menteri. Persoalan saya, kami terus terang, kami dengan MN, saya sendiri tulis bubar parlimen. Tetapi yang sebelah sana, mengapa ada yang calon Politician, mengapa ada yang calon Langkawi? Kalau campur undi yang calon Langkawi dengan calon Politician, tentu kami tak jadi kerajaan. Masalahnya antara Pakatan Harapan tu pun ada mengkhianati antara satu sama lain. Setuju ke tidak? Setuju. Baik, saya tak persoal itu. Saya tidak proses. Saya sebut secara spesifik orang yang khianat kami. Yang saudara nak rasa pasal apa? Saya tak biar jelas yang itu ya. Jadi saya nak tumpu sekarang nak kan sebab Yang saya bagi Muhammad contoh. satu je. Saya bagi Sikit ya Muhammad, sikit je. Apa pun yang Muhammad hujah, kami tahu. Adakah yang Muhammad setuju ini semua angkara yang Muhammad Langkawi? Itu je saya pun daripada yang Muhammad sebagai gentleman. Sebab hari ni semua ni tepuk meja sokong yang Muhammad. Tapi bila waktu dan ketikanya yang diperlukan, mereka loncat. Jadi apa pandangan yang Ni Muhammad? baling nakal ni. Saya mau lihat ke depan. Mau maju sebagai satu pasukan Sama, kami pun mau tengok ke depan. dan Bila bawa yang cepat. perubahan di negara ini. Jawapan selamat Jangan tu. gaduh soal sejarah ni sejarah. Saya ni sejarah penuh derita puluhan tahun. Dia tak payah bincang. Tak ada orang di Malaysia ini yang lalui begitu. Jadi sabar je lah. Yang Muhammad Syalam. Soal ekonomi nanti Yang saya Muhammad nak, Syalam. kalau boleh besok sambung. Okey. Sebab saya nak manfaatkan waktu ini akhir tentang soal ekonomi. Mengapa saya nak ulas Perdana Menteri, mengapa sidang parlimen itu penting. Perdana Menteri menyebut, kita mesti segerakan. Jangan tunggu nak bahas atau debat. Saya setuju. Persidangan parlimen itu bukan untuk melengahkan. Semua keputusan, malah paket rangsangan pertama sebelum parlimen bersidang, kita memberi sokongan. Kita tak kata ini tertakluk pada perbahasan. Cuma kita kata harus disusuli dengan perbahasan. Kita belanja setakat ini 5% daripada keluaran KNK. Ya. Singapura 20%. Australia 10%. Singapura adakan perbahasan parlimen. Tidak menjejaskan program. Australia, Canada, House of Commons, UK adakan perbahasan. Tidak melengahkan. Kita pun begitu. Apa sebabnya? Sebab ada beberapa angka, data, program harus dibahaskan. Parlimen ini harus dimanfaatkan untuk mendengar hujah seperti yang kita dengar daripada berbagai pihak untuk betulkan. Saya bagi satu angka saja untuk petang ini. Kekuatan ekonomi kita itu 1.6 triliun ringgit satu tahun. Ya. Kalau dikira 2 bulan, 133 bilion. Yang kita masukkan dalam seluruh pakej rangsangan ini, kita boleh cerakin dan pertikai beberapa
aspek yang dipersoalkan, yang diluluskan itu tidak sampai 300 bilion. Maknanya, kalau kita ambil angka ini pun, bermakna suntikan itu harus ditambah. Pakej itu tidak mencukupi. Paling maksima boleh mampu bertahan ekonomi 3 bulan. Maka kita usulkan supaya suntikan dana untuk merangsang semula ekonomi dan juga social safety nets itu ditambah. Jadi bukan kita menentang. Selama ini pun beberapa kenyataan awal kami dan saya sendiri menyokong inisiatif yang dibuat, yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Tetapi kita kata, berilah ruang untuk kita bahas. Oh, jawab, tidak perlu kerana ini akan mempersulitkan pelaksanaan. Pelaksanaan teruskan. Tetapi perbahasan itu perlu kerana dalam angka yang pertama saja sebut. Unjuran kemelesetan paling akhir, Bloomberg dan Boston Consulting Group, semua menunjukkan bahawa keadaan tidak positif. Unjuran awal Menteri Keuangan meleset. Beliaulah satu-satu Menteri Keuangan dunia yang rasa V-shaped growth itu akan berlaku. Tak apalah. Kerana mungkin pengalaman, mungkin nak berikan gambaran yang positif, tak apa. Tetapi sekarang beliau mengaku keadaan lebih rumit. Sebab itu perbahasan itu penting di Parlimen. Perdana Menteri bagi jaminan dan saya sambut baik bahawa pada sesi ini juga akan dibentangkan supaya boleh dibahaskan. Jadi kita sekarang dah bahas titah diraja yang agak terlambat berbulan-bulan. Belum lagi kesempatan bahas pakej rangsangan baru yang mahu diberikan dengan suntikan tambahan. Unjuran ekonomi negara kita tenang. Saya tidak mau berikan satu gambar yang negatif. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, kita harus realistik. Ya. Kerana ini masalah bersama. Ini bukan masalah parti, bukan masalah kerajaan atau pembangkang. Unjuran pengangguran yang disebut oleh Perdana Menteri semalam itu 200,000 tersasar. Unjuran sebenar dianggap lebih tinggi. Dan kalau ini sahaja yang kita bicara soal pengangguran ataupun orang yang hilang pekerjaan, tak termasuk apa yang disebut angka ini daripada Jabatan Statistik dan juga Perkeso, tidak termasuk yang diberi cuti tanpa gaji. Tuan Speaker, yang diberi cuti tanpa gaji itu effectively tak ada kerja. Cuti tanpa gaji, kalau sebulan okey, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu menjadi masalah keluarga. Dan saya percaya ahli-ahli parlimen dari semua parti tahu bila kita turun ke bawah, masalah itu, derita rakyat, kesempitan hidup itu real. Sebab itu parlimen itu harus dimanfaatkan untuk membahaskan ini secara yang teliti, kerana seperti mana saya sebut, peruntukan 5% itu tidak cukup. Ya. Mesti ada suntikan lebih. Cuma Menteri Keuangan harus jelaskan dari mana. Menteri Keuangan jawab, dari ekosistem keuangan negara. Ini bukan jawapan, Yang Muhammad Menteri. Ya, jawapan itu harus spesifik. Menteri Keuangan, karena rakyat harus tahu, ahli parlimen harus tahu. Dari mana? Dari ekosistem. Ya. Itu tak payah Menteri jawab. Saya boleh minta Ketua Kampung DPD boleh jawab. Cuma dia jawab istilah lain lah. Dia kata dari sumber negari atau sumber tempatan. Dia tak kerti istilah ekosistem itu. Ya. Jadi ini yang memerlukan pembentangan yang lebih teliti oleh Menteri Keuangan. Kemudian perbahasan yang lebih menyeluruh. Kerana sumber itu pada pendapat saya, kalaupun luar daripada ekosistem tak ada masalah. Defisit ditambah tidak ada masalah. Kita dalam keadaan biasa, Tuan Yang Dipertua, sangat keras menentang menurunnya defisit. Tetapi dalam keadaan kegawatan ekonomi dan COVID-19 yang melanda, defisit itu bukan boleh diambil perkiraan. Kehidupan rakyat, kemiskinan, makanan mereka, keperluan kesihatan mereka, pendidikan mereka, itu harus utama daripada defisit. Kemudian kita nak tahu cerakit,
Dibantu siapa? Siapa yang dapat bantuan ini? Siapa yang dapat paling banyak pengaruh? Kita ada pengalaman negara kita ini. Selalunya bila dibantu korporat besar-besar dulu. Jadi peringkat awal umum pengumuman Perdana Menteri, saya sambut. Sebab diberikan perhatian kepada golongan berpendapatan rendah atau yang menganggur. Tetapi bila datang ke peringkat kemudian ini, nampaknya perbincangan-perbincangan itu telah menjurus kepada kelompok yang maha kaya. Saya tidak bersetuju. Kalau pendekatan begini, dalam keadaan 1 juta orang menganggur, dan mungkin bertambah pada tahun hadapan, orang yang hilang pekerjaan seperti kita sebutkan, bahkan yang miskin. Saya percaya di Raup, di Temeloh, di mana-mana tempat yang kita lalui. Bukan saja di desa, tapi juga miskin bandar. Itu menghadapi masalah yang lebih besar. Yang saya akan sentuh soal kemiskinan cara besar, tapi menunjukkan bahawa kita yang turun ke bawah dan ikut peraturan pembatasan atau jarak sosial ini, yang juga problem bila kita turun ke kampung, kita akan menyedari bahawa masalah itu real. Masalah yang ada, yang bertambah dengan kepinjangan COVID-19. Jadi saya kata dalam gale of creative destruction ini, kita gunakan ruang untuk memberikan satu tekanan yang paling hebat untuk membantu rakyat miskin yang majoritinya Melayu dan Bumiputera. Tak payah kita jerit Melayu, tapi kenyataannya yang paling miskin Melayu. Ya, boleh ada masa? Ya, kita sambung sehingga 5.45. Okey, baik. Oh, boleh. Port Dickson minta jalan. Tak, 5.45, bukan 5.30. Ya, 5.30, tapi saya boleh sambung sehingga 5.45. Kalau boleh. Tapi kalau esok pun tak apa. Kalau besok, okey. Kalau begitu, ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi besok, hari Rabu, 15 Julai 2020. Kenapa tak sambung? Arau semangat hari ni, Arau.